KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Hari ini Abang Azul akan kongsikan satu topik berkaitan tekanan ketika pandemik COVID-19. Ketika kita mengharungi pandemik COVID-19, pastinya adik juga mengalami pelbagai situasi cemas, stres, tertekan, risau, gelisah. Bukan sahaja adik, mungkin ibu bapa ahli keluarga, juga guru-guru. Dan tekanan yang kita alami ini bukan sahaja kita ahli keluarga dan komuniti pendidikan yang terjejas. Malahan semua warga kerja di luar sana, bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh dunia mengalami gejala tekanan yang berlaku kepada mereka. Apakah tekanan ketika pandemik COVID-19 ini? Bila kita membincangkan tekanan ataupun kita kata mental health ini, tidak akan lari daripada kesejahteraan psikologi. Dalam kesejahteraan psikologi ini, kita akan kupas satu persatu bagaimana tekanan ini memberi kesan kepada bukan sahaja physiological, psychological, emosi, mental dan tingkah laku. Tetapi yang paling teruk ialah ia mendatangkan kemudaratan dan ada gejala sehingga membunuh diri. Kadang-kadang kita pergi ke kaunter-kaunter, bukan saja kerajaan ataupun swasta, kita akan diminta untuk tekan satu. Kalau seandainya kita suka, dia ada smiley yang berbentuk senyum, ataupun kurang suka, dia akan mencebik sikit, tak suka cebik banyak. Lalu kita tekan. Itu adalah salah satu kaedah ataupun kita katakan cara bagaimana kita nak menilai melalui satu skala yang dibentukkan menggunakan smiley. Macam yang saya sebut tadi, ialah kita lukiskan, tak nampak kan saya buat muka bulat, lepas tu dia akan cebik macam ini. Kalau seandainya tak suka, dia cebiklah kan, mulut macam tu. Kalau seandainya dia suka pula, dia akan buat yang seperti ini. So, bagaimana emosi adik hari ini? Sama ada ceria atau tak ceria? Bagaimanakah emosi senyum ini kita dapat semak daripada emosi seseorang? Melalui raut wajahnya yang senyum, gembira, ceria. Itu adalah emosi-emosi yang menunjukkan bahawa dia mempunyai kesejahteraan dari segi emosi dia. Emosi rasa cinta, rasa sayang, rasa kasih, rasa gembira, ini semua diterjemahkan melalui tingkah laku. Dan yang kedua, apa pula emosi yang negatif? Jika pada seseorang, emosi negatif ini boleh membawa satu tingkah laku yang tidak baik, yang negatif, iaitu kontradik daripada emosi yang positif tadi. Apakah emosi yang negatif itu? Emosi yang negatif contohnya rasa sombong, kemudian tidak boleh ditegur, mudah marah, kemudian kadar marah pula tinggi, tidak boleh dinasihat, ego. Ini semua adalah salah satu simptom emosi yang negatif. Seandainya orang yang positif, mempunyai emosi positif, selalunya mempunyai trait tingkah laku, mudah mendengar nasihat, sentiasa berfikiran positif, kemudian membantu orang lain, suka membantu, bukan sahaja membantu tetapi menerima pandangan. Adik boleh nilaikan sendiri bagaimanakah kesejahteraan emosi psikologi adik di rumah. Pertama sekali, kita hendaklah muhasabah diri. Turunkan kadar ataupun rating kemarahan sombong itu kepada sederhana atau rendah.
Bila kita muhasabah diri, kita checklist diri kita, akhirnya kita akan ketahui bahawa kita dapat mempunyai ramai sokongan rakan-rakan dan orang lain lebih menyayangi kita. Kerana personality yang dipamerkan, emosi yang dipamerkan, tingkah laku yang dipamerkan itu mencorakkan perkembangan sosial kita bersama rakan-rakan dan keluarga begitu baik sekali. Jadi, tukarkanlah emosi yang negatif kepada emosi yang positif. Ketika pandemik COVID-19 ini, bagaimana kita nak mencipta emosi yang positif? Kita harus kreatif bersama ahli keluarga dan rakan-rakan, bukan saja mengaktifkan media sosial melalui WhatsApp, Instagram, YouTube atau Facebook, tetapi kita boleh mencipta satu perkara baru, elemen yang dapat menceriakan rumah kita. Mungkin dengan cara menonton televisyen bersama-sama, mungkin berkongsi ilmu secara atas talian bersama-sama, mungkin mengikuti satu ilmu di atas talian, meliputi ahli keluarga yang terpisah dan sebagainya. Semua atas kreativiti, adik-adik. Ada yang tanya, boleh tak kita mendengar muzik ataupun dancing terapi bersama keluarga? Mesti boleh. Ini bukan sahaja mencipta satu momen yang indah, hubungan yang baik, keseronokan, malah akan mengubah emosi adik daripada suka menyendiri di dalam bilik kepada positif dan mudah menerima orang lain. Bila emosi ini dilatih menjadi lebih positif, lebih tenang, lebih ceria, adik akan dapat kebersamaan, dapat bersama-sama ahli keluarga yang lain mencipta keindahan, keseronokan dan keceriaan dalam rumah keluarga. Dan bagaimana pula kita nak mengajak mereka yang negatif di dalam rumah atau rakan-rakan? Sebagai manusia, kita mempunyai kekuatan mental, fizikal, emosi dan tingkah laku kita sendiri. Jangan jemu mempamerkan, mengajak kawan ke arah kebaikan. Lama-kelamaan mereka juga akan berubah. Ini juga satu sunnah yang dituntut oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi adik-adik, bagaimana lagi kita nak mencipta keceriaan atau keseronokan emosi kita? Salah satunya ialah kita hendak lebih positif. Positive thinking skill, kemahiran berfikir secara positif mesti ada. Bila berfikiran positif, adik akan lebih fleksibel menerima sesuatu ilmu itu dengan baik. Banyak menerima, adik akan dapat lebih banyak manfaat dan sentiasa bersedia dengan pemikiran yang positif terhadap apa sahaja ilmu ataupun pendapat orang lain. Ini adalah latihan-latihan emosi, bertukar daripada emosi yang buruk kepada emosi yang lebih positif. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bagaimana kita nak melihat momentum motivasi dalam diri kita melalui satu teknik kuadran ini? Caranya ialah ambil satu kertas, ada kertas tak? Satu kertas macam ni, kita akan lukis kertas ni hanya lukisan muka sahaja. Kita tengok sama-sama. Kalau ada marker, ada kertas A4, kita boleh lukis. Kita lukis satu. Siapa-siapa orang yang kita suka. Mungkin ibu, bapa ataupun adik-beradik kita ataupun guru kita, kita lukis saja. Yang penting kita lukis. Okey, kita lukis. Satu lukisan kalau seandainya lukisannya bentuk begini. Nampak tak lukisan? Kita lukis dalam bentuk yang besar begini. Dia ada mata, lukis kecil, lukislah besar. Okey, tak pandai. Saya tak pandai melukis. Ini mungkin lukisan besar contoh. Ada pula yang melukis lukisan yang sebelah begini. Lukis yang sebelah kat sini. Kat sini dia ada lukis kat sebelah sini kan. Lukis kat sini, mata dia, ni hidung dia.
Lukisan kat sini kan. Ada pula juga yang melukis mungkin di sebelah kiri. Kiri sebelah sini. Dia melukis kat kiri kat sebelah sini. Lukis kat sebelah sini pula. Kecil aja. Lukis kat sebelah kiri. Ini kiri. Ini kanan. Kiri dan kanan. Okey. Kemudian ada pula mungkin yang melukis tiba-tiba dia melukis di bahagian bawah. Bahagian bawah sini ni. Ni. Bahagian bawah sini, seketul bahagian bawah sini. Bawah ni kat bawah ni lukisan ni. Seketul kat bawah ni kan. Kemudian kita lipat kepada 4 bahagian. Macam mana kita nak tahu jeng di mana sebelah mana kedudukan lukisan kita? Sekarang kita lipat kepada 4 bahagian. Kat mana kedudukannya? Jeng nampak tak? Okey. Kalau lukisan yang kita lukis ni besar macam ni, okey. Dan kalau seandainya lukisan yang kita lukis ni kat sebelah kiri dan ada kalinya lukisan kita ni kat sebelah kanan, itu semua memberi makna. Kalau seandainya adik melukis dalam keadaan yang besar begini, satu besar macam ni, okey, nampak tak? Siapa yang melukis besar begini, Jules kata individu tersebut mempunyai sokongan psychological yang penuh daripada keluarga. Dan walaupun ketika pandemik ini dia berhadapan dengan berbagai dugaan, stres, masalah keluarga, masalah PDPR, insya-Allah dia boleh mendepani apa sahaja situasi dengan tenang. Jules katalah. Kemudian Jules kata individu pula yang cenderung melukis banyak ke bahagian atas ni. Walaupun dia lukis besar tapi dia lukis banyak ke bahagian atas. Walaupun dia lukis ke sebelah kiri, tapi nampak tak? Dia lukis juga ada garisan ini. Kena ingat yang garisan yang kita lipat tadi, dia adalah kesukuan kanan, kiri, atas, bawah. Walaupun dia sebelah kiri, tapi dia ada bahagian atas. Dan lagi satu, walaupun dia bahagian ini kanan, nampak kanan tak? Dia tetap bahagian atas. Tahu tak? Jules kata individu yang melukis banyak ke bahagian atas adalah individu yang mempunyai level motivasi yang tinggi dalam diri. Dia mempunyai motivasi secara semula jadi dalam diri yang tinggi sekali. Jadi individu adik yang mempunyai lukisan banyak ke bahagian atas ni, tak kira besar kecil, tapi ada dipengaruhi bahagian garisan ni sebelah atas, adik adalah kategori insan individu yang bertuah, yang mempunyai sifat motivasi secara semula jadi dalam diri. Tetapi kalau seandainya ada lukisan di bahagian bawah ni, lukisan satu tapi bahagian bawah ni, itu sila berjumpa kepada kaunselor anda. Itu adalah salah satu kita kata motivasi yang rendah sedikit. Tetapi jangan risau, walaupun rendah, walaupun kecil, walaupun apa sahaja pun, setidak-tidaknya adik tahu di mana letak duduknya diri adik. Ini hanyalah salah satu teknik yang dipopularkan oleh Jules untuk melihat salah satu cara singkat untuk mengenal pasti apakah motivation level, tahap motivasi dalam diri kita. Adakah kita ni kanan, kiri, atas, bawah ataupun besar? Seandainya kalau kita lihat tingkah laku, jika sebelum ni mempunyai tingkah laku yang baik, yang terkawal, yang rasional, yang sejahtera, tapi ketika pandemik ini, tingkah laku negatif itu keluar satu persatu. Contohnya suka memaki, cakap berkasar, agresif. Kemudian apa lagi yang kita boleh lihat tingkah laku ini? Suka tidur, tidak ikut jadual waktu, buat suka hati yang melanggar, yang kontradik ataupun berlawanan daripada tingkah laku sejahtera sebelum itu, tingkah laku yang baik sebelum itu. Maknanya rakan ataupun ahli keluarga adik sedang menghadapi satu tekanan dari aspek tingkah laku yang kita kenal pasti tadi. Dari segi aspek fizikal, mungkin dia kerap mengadu sakit kepala, sakit tengkuk, sakit badan. Dia sendiri cakap, aku stres lah. Mungkin abang kita kan, adik kita atau kawan kita. Itu salah satu aspek. Ataupun tidak boleh tidur malam dan sebagainya. Gangguan-gangguan penyakit ini ataupun menggeletar, mudah berpeluh,
Ini semua adalah aspek kita katakan simptom tekanan yang berlaku pada fizikal dan tingkah laku. Jadi bagaimanakah kita nak membantu ahli keluarga atau rakan kita ini? Yang terbaik adik-adik ialah kita boleh rujuk kepada kaunselor kita. Tetapi kalau seandainya kita ada ilmu, contohnya kita boleh membuat teknik pernafasan ataupun kita boleh buat teknik regangan yang berkaitan tentang sukan, ada ilmu-ilmu tu boleh diaplikasikan. Tetapi kalau seandainya kesan daripada physiological ataupun kita kata kesan daripada fizikal dan tingkah laku itu melibatkan dari segi aspek emosi, maka sila rujuk kepada kaunselor anda, kaunselor sekolah anda. InsyaAllah, kaunselor akan membantu menghuraikan satu persatu masalah yang dialami oleh adik, rakan ataupun ahli keluarga. Kita boleh kesan melalui tadi kita lihat ialah bagaimana emosi dia. Mungkin emosi dia celaru, tak sejahtera. Kan simptom cara dia selalu tidak boleh mengawal kemarahan dan sebagainya, itu adalah memberi petunjuk kepada kita. Itulah pengukuran dan penilaian kepada kita bahawa dia perlu dibantu, bahawa dia sedang adalah dalam kelompok yang mempunyai tekanan di situ. Kemudian kita lihat kebimbangan, kerisauan dia berlebih-lebihan, ataupun kita lihat dia melakukan sesuatu pekerjaan berulang-ulang kali, cepat cemas, risau, menggeletar pada tangan, berpeluh dan sebagainya, bertanya soalan yang sama berulang-ulang kali. Itu adalah salah satu cara yang kita lihat bahawa dia mempunyai kebimbangan dalam diri. Kemudian apabila kita menyaksikan dia sendiri, apabila bergaul sebelum ni, bersosial bersama kita, bercakap, bergurau senda dan sebagainya, tapi setelah itu kita perhatikan lebih daripada 3 hari, mungkin 3 minggu, 3 bulan tidak berinteraksi seperti biasa. Lebih suka menyendiri atau menjauhkan diri. Tetapi kita dapat observe melalui tingkah laku dia tidak seperti biasa. Jadi ini adalah pola-pola ataupun simptom mungkin rakan atau ahli keluarga kita sedang mengalami gangguan kepada psikologi dia. Jadi, kita kena bantu. Kalau tak kita, siapa lagi? Didik TV KPM. Didik TV KPM. Salah satu caranya ialah kita boleh gunakan kaedah Let's Talk, iaitu kempen yang dilaksanakan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Melalui kempen Let's Talk, seseorang dapat berkongsi apa sahaja masalah, termasuklah tekanan, masalah kerjaya, masalah keluarga, masalah peribadi kepada seseorang. Akhirnya, mereka akan dapat mengurangkan stres ataupun tekanan yang dialami dan kadar kelegaan mereka berada dalam tahap tinggi. Tetapi yang terbaik ialah seandainya mereka berkongsi dengan seorang kaunselor yang bertauliah. Pada peringkat awal, jadi adik boleh menjadi salah seorang pendengar yang baik. Dan akhirnya, seandainya isu yang dikongsikan itu tidak dapat diselesaikan, bolehlah dipanjangkan kepada kaunselor. InsyaAllah, kaunselor akan membantu anda dengan jayanya. Yang pertama, ia boleh membantu mengurangkan stres yang dialami. Reduce our stress. Yang kedua, ia boleh meningkatkan mood dalam diri kita. Kadang-kadang kita tak ceria, emosi kita terganggu. Apabila kita melakukan teknik pernafasan, oksigen dapat dibekalkan di bahagian kepala kita, ruang saraf kita, dan automatik dia akan melancarkan peredaran darah dan oksigen. Dan yang ketiga ialah ia dapat membantu mengawal emosi kita. Seterusnya, bagaimana kita nak melaksanakan aktiviti ini? Caranya ialah, pertama sekali, apabila kita melakukan nanti, anda boleh pejam mata ataupun pandang ke bawah. Yang penting, anda menghayati udara, oksigen yang anda tarik melalui hidung, tahan
3 hingga 5 saat. Kemudian lepaskan melalui mulut. Lakukan dengan selesa. Okey, kita mulakan sekarang. Ikut bersama-sama saya. Okey, letak tangan di bahagian perut. Kemudian satu di bahagian dada anda. Kemudian kita tarik nafas menggunakan, mana tadi? Kita akan tarik nafas menggunakan hidung dan lepas menggunakan mulut. Tahan 3 hingga 5 detik atau 5 saat. Kita mulakan sekarang. 1, 2, mula. Lakukan berapa kali, pasti anda akan rasa perbezaannya. Kita boleh gunakan aktiviti leisure ataupun aktiviti riadah. Riadah di sekeliling rumah atau dalam rumah bersama ahli keluarga ini dapat meningkatkan silaturahim dan stamina tubuh kita. Dalam masa yang sama, dia dapat merangsang sensory system kita untuk beroperasi dengan lebih baik. Selain daripada itu, cara mengaktifkan semula hobi kita, contohnya suka berkebun atau gardening, akan dapat melengahkan atau melupakan seketika tekanan yang dialami, dan akhirnya lama-kelamaan kawan kita ataupun ahli keluarga kita akan mendapat kelegaan daripada aktiviti yang dilakukan. Dengan pelbagai tips dan panduan tadi, saya harap anda telah mengambil maklumat tersebut untuk membantu rakan-rakan anda, mungkin ahli keluarga anda. Ini setidak-tidaknya dapat mengurangkan kes-kes ataupun masalah ahli keluarga atau rakan kita yang mengalami masalah anxiety, depression ataupun kita kata kebimbangan serta stres yang teruk. Dengan bantuan itu, kita dapat mengurangkan kadar mereka yang mengalami tekanan ataupun gangguan psikologi. Ingat pesan saya, elakkan 3S, iaitu elakkan tempat yang sesak, elakkan tempat yang sempit dan tertutup, elakkan sembang dekat. Jaga diri. Kita jaga kita.